Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati barisan kehakiman yang arif bijaksana, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini, saya berpeluang untuk menyampaikan satu syarahan yang bertajuk Manifestasi Akhlak Rasulullah, Asas Kecemerlangan Ummah. Manifestasi akhlak Rasulullah, asas kecemerlangan ummah bermaksud apabila kita mengamalkan akhlak Rasulullah seperti berqiyamul-lail dan bersedekah, maka ia akan menjadi asas kepada kecemerlangan ummah. Marilah kita menyingkap rahsia bagaimanakah dengan memanifestasikan akhlak Rasulullah mampu menjadi asas kepada kecemerlangan ummah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, manifestasi akhlak Rasulullah, teras akidah yang mantap. Pengabdian diri kepada Allah Azza wa Jalla adalah berpaksikan akidah yang mantap, lantas mampu menghasilkan ibadah yang berkualiti. Hal ini terbukti apabila Al-Quran menegaskan hubungan erat di antara akidah dan amal soleh. Kemuncaknya akan lahirlah insan yang mulia di sisi Allah, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Lantaran mengamalkan akhlak Rasulullah lah, maka Bilal bin Rabah terus mengungkapkan ahad, 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 biarpun disiksa dengan begitu dahsyat. Hal ini juga dicontohi oleh salah seorang pelajar Malaysia, iaitu saudara Ahmad Amar bin Ahmad Azam, yang telah terkorban sebagai syahid yang tertangguh ketika menyertai misi kemanusiaan ke Turki suatu ketika dahulu. Ternyatalah apabila akhlak Rasulullah diamalkan, maka ia akan melahirkan manusia yang ampuh akidahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kedua, manifestasi akhlak Rasulullah mampu menjadi perisai kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Pensyariatan ibadat solat dan puasa adalah sebagai penangkis kepada semua kemungkaran. Kemuncaknya akan lahirlah manusia yang takutkan Allah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata tanhau 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang didirikan itu dapat menjadi perisai kepada kemungkaran. Lantaran takutkan Allah lah, maka Sayyidina Umar menangis mengenangkan dosanya setiap kali hendak mendirikan solat. Namun kerana mengabaikan sunnah beribadatlah, maka dua orang mahasiswa Institut Pengajian Tinggi di Malaysia telah ditangkap berkhalwat dan berdua-duaan di rumah sewa, seperti yang telah dilaporkan oleh Harian Metro 14 Mac yang lalu. Ternyatalah apabila akhlak Rasulullah dicontohi ketika beribadat, maka benteng akan melahirkan benteng yang kukuh dalam diri kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ketiga, manifestasi akhlak Rasulullah mampu memupuk ukhuwah Islamiah. Ikatan persaudaraan yang padu dapat digapai sekiranya umat Islam mencontohi akhlak Rasulullah. Kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyatu padukan kaum Muhajirin dan Ansar adalah satu sunnah dan akhlak yang wajar diteladani. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu binaan, saling mengikat di antara satu sama lain. Realitinya, inilah yang cuba ditonjolkan oleh rakyat Malaysia apabila mereka bersungguh-sungguh berganding bahu membantu rakyat Johor yang telah ditimpa dengan musibah banjir baru-baru ini. Mereka tampil menghulurkan bantuan dari segi tenaga mahupun wang ringgit tanpa mengira bangsa dan agama. Subhanallah, apabila akhlak Rasulullah dicontohi, tembok pemisah pasti terhindar ke tepi. Kesimpulannya, kehebatan Islam akan terselah sekiranya umatnya sendiri melaksanakan dan mengamalkan akhlak Rasulullah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.